insya-Allah itu akan sangat mengukuhkan hubungan kita dengan anak-anak, ya, menjadi panduan dan bimbingan kepada kehidupan mereka, sama ada kita ada ataupun kita tak ada, insya-Allah semua itu akan jadi bekalan, ya, sebagai bimbingan kepada kehidupan mereka. Wallahu taala alam. Mungkin masa pun, ya, sudah hampir penamatnya dah kan, ya. Jadi ustazah menyerahkan kembali kepada Yati yang dikasihi, dan mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita semua keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya-Allah, kalau nak panjang lagi, nak lama lagi bersama dengan ustazah. Tapi ni jelah kita pun faham dengan ustazah tak pernah sihat. Tapi insya-Allah kita doakan baik-baik, semoga ustazah kembali sembuh dan dapat melaksanakan perkongsian-perkongsian bersama rakan-rakan yang lain di platform ustazah juga setiap hari. Walaupun ustazah tak apa nak sihat, tapi setiap hari ada saja perkongsian-perkongsian di dalam Facebook ustazah, IG ustazah. Insya-Allah ikut, jangan tak follow kan. Apa pun, terima kasih banyak ustazah sekali lagi. Sampai bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la yajtami'an fi mu'min, al-bukhl wa su'ul khuluq. Maksudnya, dua sifat yang tidak terdapat pada orang yang beriman, iaitu pertama bakhil dan kedua akhlak yang buruk. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sihatkanlah tubuhku, Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku, Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha amanah. Anda ingin sebarkan maklumat mengenai aktiviti atau program yang dikenalikan oleh pihak masjid, surau, organisasi, sekolah dan institusi pengajian tinggi, segmen hiburan komuniti kembali lagi bersiaran di Radio IKIM pada setiap Isnin hingga Jumaat pada pukul 8.15 pagi dan 12.15 tengah hari. Mudah sahaja, hantarkan terlebih dahulu hiburan yang ingin anda kongsikan ke laman sesawang www.ikim.my/hibahan. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun bersama di Aspirasi Sambayati di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sahabat pendengar, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kawthar ayat kedua yang bermaksud tunaikanlah solat dan sembelihlah korban sebagai tanda syukur. Jom kita rebut peluang buat ibadah korban bersama serantau Muslim. Harga berpatutan, dapat gambar dan sijil memang berbaloi. Sertai korban mudah bersama serantau Muslim. Layari korbanmudah.com, QURBAN mudah MUDAH
dah.ah.dah.ah.dah.ah.dah.ah.dah.ah.dah.ah.dah.com atau hubungi 03-8408-1789 03-8408-1789 Sedekah Serantau Muslim. Alhamdulillah. Untuk rakan pendengar, terima kasih kerana terus bersama Yati untuk perkongsian kita pada hari Jumaat hari ini. Telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian tarbiyah bersama dengan Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Kita sambung tentang tarbiyah keluarga PKP. Ambil peluang PKP ini untuk kita sama-sama mentarbiah diri, kita sama-sama bawa keluarga kita dalam perjuangan untuk mentarbiah dan memperelokkan lagi kehidupan kita, insya-Allah. Bagi rakan-rakan pendengar yang terlepas dengar, anda boleh ikuti siaran ulangannya pada hari Sabtu pukul 11 malam, dan juga anda boleh kembali ke FB IKIM FM ataupun YouTube channel IKIM. Di situ juga kami kongsikan dengan anda siaran ataupun anda boleh tonton siaran videonya, insya-Allah. Moga-moga memberi manfaat kebaikan untuk kita sekeluarga. Kita nak masuk syurga, satu keluarga kita bawa masuk syurga, insya-Allah. Baiklah, cakap tentang syurga, kejap lagi kita akan berkongsi dalam tadabbur surah Al-Kautsar, juga sedikit berkaitan dengan syurga. Bersama-sama kita ikuti perkongsiannya bersama dengan Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman. Kejap lagi anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, dan pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Untuk anda teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, terus bersama dengan kami. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. setiap insan, syafaatkanlah kami ya khairal anam. Engkau harapan setiap insan, syafaat
isi hatiku. Syafaatkan kami Ya Rasulullah, ya Nabi. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Euforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bersiaran waktu ini. Kita dah dengarkan surah Al-Kautsar sebentar tadi beserta dengan terjemahan dan sampai waktunya untuk kita bersama menerusi perkongsian bersama dengan Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman dalam tadabbur surah Al-Kautsar. Di hujung talian saat ini bersama dengan Ustaz. Harap Ustaz tak mute-kan perkongsian Okey, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada Puan Yati dan semua tim. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Ini pun seorang lagi Sama-sama. Ustaz asatizah kita yang dah pun mengambil vaksin dan Alhamdulillah hari ini dapat sihat. Untuk bersama dengan sahabat pendengar, Ustaz hari ini surah Al-Kautsar katanya cuma 3 ayat tapi nya pernah dihuraikan sehingga 60 muka surat Ustaz, 60 halaman. Mungkin hari ini kita ringkaskan supaya kita semua dapat mengambil kebaikan tadabbur surah ini supaya kita sama dapat menghayatinya. Ustaz silakan perkongsian kita pada hari ini mulakan dengan mukadimahnya. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak-banyak pada Puan Yati, penerbit untuk segmen tadabbur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para penonton, para pendengar segmen tadabbur pada hari Jumaat yang diberkati. Hari ini kita pilih satu surah yang paling pendek di dalam Al-Quran, ya, surah yang hanya mengandungi 3 ayat, 10 kalimah dan 42 huruf sahaja. Tetapi surah ini mempunyai pemberat ataupun mempunyai implikasi yang sangat besar dalam hidup Nabi SAW. Bayangkan ya, musibah yang paling besar, antara musibah yang sangat besar terjadi pada Nabi SAW, tetapi diturunkan kepada baginda surah antara surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Surah yang terpendek di dalam Al-Quran. Sedangkan saiz musibah, iaitulah Nabi kehilangan anak yang kedua, ya, yang tersayang, anak lelaki. Namun Allah Subhanahu Wa Taala punyai cara yang tersendiri untuk mendidik nabinya menghadapi musibah dalam jalan dakwah. Jadi kita akan mendapati surah Al-Kautsar ini menceritakan tentang Inna a'tainakal kautsar. Allah Ta'ala menurunkan surah ini di Mekah, ya, apabila Nabi berdakwah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kehilangan Abdullah At-Tahir, seorang lagi anak daripada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, di mana anak anda itu meninggal dunia sebelum umur 1 tahun pun, dan ia adalah anak lelaki yang kedua. Peristiwa kewafatan anak lelaki ini sangat menyedihkan Nabi, apatah lagi bonda kepada Abdullah, iaitulah Khadijah radhiyallahu anhuma. Tetapi bagi pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, iaitulah Abu Lahab, jiran Nabi Abu Lahab dan isterinya, juga bagi Al-As bin Wa'il, juga bagi Abu Jahal and the gang. Mereka menjadikan kematian anak lelaki ini, ya, kematian kedua anak lelaki Nabi ini sebagai modal, sebagai bahan untuk pesendakan Nabi, dan paling penting untuk melemahkan moral semangat perjuangan Nabi nak melebarkan Islam di Makkah.
Mereka lihat Nabi semakin berpengaruh. Jadi ini salah satu cara untuk membunuh semangat Nabi SAW. Nabi memang sedih, Nabi manusia seperti kita, tetapi bertambah sedih apabila pakcik yang kita expect datang ke rumah kita ucap takziah, tiba-tiba dia kata batara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan telah putus. Muhammad sudah putus namanya. Namanya sudah putus kerana bagi orang Arab yang akan membawa nama ayah adalah anak lelaki. Bagi mereka semuanya lelaki, anak lelaki. Anak perempuan bagi Arab jahiliah ini tidak ada tempat, sebagaimana wanita tidak ada tempat dalam hidup mereka. Lalu Allah Ta'ala kata, bersabar wahai Nabi, Allah akan memberikan kamu Al-Kautsar. Allah akan memberikan kamu di sebalik musibah ini Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Tunggu. Fasalli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah salat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah, sembelihlah haiwan unta berkenaan. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani'aka, ya, syani'aka, kita kalau baca ni jangan salah baca. Inna, ya, syani'aka huwal abtar, ya, kita jangan sampai ke satu tahap menukar maknanya kepada, ya, sepatutnya musuhmu itulah yang akan batara, yang akan Allah Ta'ala putuskan nikmat. Baik, saya mendapati, ya, bila kita baca surah ini dengan penuh tadabbur, dengan penuh penghayatan kepada apa agaknya Allah nak sampaikan kepada saya, kepada kita akan menemui adalah dalam beberapa pengajaran. Saya sempat untuk berfikir dalam 7 pengajaran. Pertama sekali, ya, seperti biasa kita cuba susun pengajaran ini dengan akronim supaya mudah nak ingat. Huruf K, ya, Kautsar, K-A-U-T-H-A-R, Kautsar. Surah ni mengajar kita untuk kenang nikmat Allah apabila kita mengalami kehilangan nikmat. Ya, kita kehilangan nikmat anak yang tersayang, tetapi orang beriman, dia akan menguruskan fikirannya dan emosinya dengan surah Al-Kautsar. Bayangkan Nabi kehilangan, tetapi surah itu bermula dengan pemberian. Aku akan beri. Sedangkan baginda baru kehilangan. Jadi kelihatan reverse psychology, ya, sangat bertentangan dengan situasi yang kita sangka surah ini kalau nak diturunkan kepada Nabi pasti nak menyentuh pasal kehilangan. Tetapi Allah didik Nabi SAW dalam hidup yang sementara di dunia ini, memang pada bila-bila masa Allah Ta'ala boleh tarik nikmat. Sama ada nikmat itu bernama anak, ya, ataupun pasangan, ataupun harta yang kita paling perlukan. Tetapi orang beriman selalu bersedia untuk mengenang-kenang, ya, untuk mengingat-ingat di sebalik satu kehilangan. Sebenarnya Allah dah bagi banyak pada aku, ya, sekurang-kurangnya setahun aku dapat merasai, ya, anak lelaki ni, ya, sekurang-kurangnya. Jadi kena ada perkataan sekurang-kurangnya dalam hidup kita ni. Bila kita kehilangan satu nikmat, at least aku hidup lagi, sekurang-kurangnya aku sihat lagi, ya, waktu tapi sekurang-kurangnya aku kena vaksin, alhamdulillah. Berapa ramai lagi orang yang, ya, menunggu giliran, tak dapat lagi giliran. Jadi kenang nikmat Tuhanmu apabila kehilangan satu nikmat. Banyak lagi nikmat Tuhan beri yang kita kena buka pintu mata hati kita supaya, ya, kita tidak jadi orang yang terlalu mengeluh di atas sesuatu yang hilang. Yang kedua, kalau kita perhatikan surah ini, ya, huruf A, ya, Allah Ta'ala mengumumkan anugerah yang sangat besar daripada Allah. Benda paling seronok bagi orang beriman adalah Allah memberitahu nikmatnya di akhirat. Dia tak dapat di dunia, tetapi dia dapat di akhirat. Kerana bagi orang beriman, yang paling penting bukan kat sini, kat sana. Tiba-tiba Allah mengumumkan, ya, Rasulullah akan memperoleh Al-Kautsar. Ya, Ibnu Abbas dan ramai para salaf kita mentafsirkan Al-Kautsar sebagai sungai di syurga. Sungai di syurga. Sungai akan memberikan minuman kepada umat Nabi, ya, dan, ya, setiap umat yang minum daripada air ini tidak akan lagi dahaga. Ya, selepas hisab di akhirat, dalam perjalanan ke syurga, Al-Kautsar ini akan diminum oleh Nabi SAW
dan para sahabatnya, dan ada pelbagai hadis yang menyebut tentang Al-Kautsar seperti riwayat Imam Bukhari di mana kedua-dua tebing sungai ini seperti mutiara yang berongga, ya, dan bekasnya sahaja, ya, bekas untuk mengambil air daripada Kautsar adalah sebanyak bintang di langit. Allahu Akbar. Jadi besar, ya, bagaimana digambarkan Al-Kautsar ini. Itu anugerah yang paling hebat Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi. Tetapi kan tuan-puan sekalian, ya, segelintir para ulama menambah, Al-Kautsar ini bukan hanya sungai di syurga, kerana perkataan Al-Kautsar itu sendiri bermaksud nikmat yang teramat banyak. Dia asal daripada wazan fa'al, ya, bukannya fa'il, bahkan fa'al. Kalau kathir dah banyak dah, tetapi bila, ya, Kautsar terlampau-lampau banyak. Ini menunjukkan di masa akan datang, bukan sekadar di akhirat, ya, tetapi di dunia. Di dunia Allah akan berikan kepada Nabi, ya, a'tainaka. A'ta itu sendiri kebanyakan Al-Quran menggunakan perkataan a'ta seperti dalam cerita Nabi Sulaiman, merujuk kepada, ya, Allah tundukkan syaitan, Allah tundukkan angin, nikmat-nikmat untuk berkuasa di atas muka bumi. Subhanallah. Jadi di sebalik kehilangan anak anda yang tersayang Abdullah At-Tahir, Allah akan kurniakan kepada kamu di masa hadapan. Tunggu, wahai Rasulullah. Mohon ada jiwa besar, wahai mereka yang mengikuti Nabi SAW. Jangan sangka di sebalik kehilangan ini aku tidak rancang apa-apa. Sebenarnya aku dalam perancangan. Orang beriman mesti diuji terlebih dahulu. Baru Allah akan kurniakan anugerah yang tertinggi. Iaitulah nikmat keduniaan, nikmat kemenangan, nikmat kekuasaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, huruf U, kita belajar daripada surah ini, utamakan persiapan diri kita. Sebab Nabi SAW, ya, di Mekah, Nabi tak ada kuasa. Nabi melihat kerosakan demi kerosakan dari hari ke hari dilakukan oleh orang-orang kafir, pemimpin Quraisy Makkah. Ya. Dan kalau kita baca surah sebelumnya, surah sebelum Al-Kautsar, surah Al-Ma'un, kita nampak ada kerosakan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Makkah. Zalim kepada Allah, semayang riak, zalim kepada manusia, sepak terajang anak-anak yatim. Jadi ini ciri perosak. Jadi wahai Rasulullah, jangan hanya sekadar condemn mereka, jangan hanya sekadar kritik mereka, kita nak kamu jadi pemimpin. Utamakan persiapan dirimu. Buat persiapan untuk menjadi pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin sedia ada. Ya, kita barangkali ada perkara yang kurang menyenangkan berlaku dalam negeri ini, dalam negara ini. Tetapi jangan hanya mengkritik. Persiapkan anak-anakmu untuk jadi penghulu-penghulu umat ini. Pemimpin negeri dan negara yang lebih baik. InsyaAllah. Jadi, kalau kita lihat macam Puan Yati sebut tadi, ada kitab sampai 60 muka surat untuk tafsirkan surah Al-Kautsar ni, memang betul. Ya, beliau adalah Abdul Hamid Al-Farahi, seorang ulama tafsir daripada India. Ya, bukan ulama biasa-biasa, ulama tafsir. Ya, kita nak label orang ulama tafsir ni, dia ada syarat-syaratnya. Jadi beliau mengatakan, ini pandangan beliau, walaupun beliau dalam kumpulan minoriti, selain daripada Al-Kautsar ini adalah berdasarkan hadis sahih di alam sungai di syurga, Al-Kautsar juga adalah nikmat pembukaan Makkah. Beliau mengkaji surah Al-Ma'un, beliau mengkaji kenapa lepas ayat 1 ni cerita pasal solat yang benar dan pengorbanan yang benar. Sebab rupa-rupanya dia cerita tentang benda yang berlaku di Kaabah. Mereka yang melakukan kerosakan dalam bentuk solat kat depan berhala, mereka melakukan kerosakan, wanhar, sembelih unta, haiwan ternakan, tapi tidak dengan bismillah. So everything happen in Makkah. Dan banyak lagi lah hujah beliau yang tu jadi sampai 20-30 muka surat, sampai 60 muka surat. Jadi bukan di sinilah kita nak kongsi. Cuma nak katanya, memang boleh difahami Al-Kautsar juga adalah engkau akan dikurniakan Allah Makkah yang tunduk kepada syariat Allah. Makkah sekarang, Makkah yang sedang kau berada wahai Rasulullah SAW adalah Makkah yang majoriti penduduknya syirik. Tetapi kami akan kurniakan kepada kamu Makkah. Kami akan tundukkan bumi Nabi Ibrahim ini kepada kamu, dan kamu kena buat persiapan. Jadi apakah persiapan itu? Fasalli li rabbika wanhar. Allah tuju pada Nabi itu, solat elok-elok dan korbankan elok-elok. Kita akan uraikan lagi.
Jadi utamakan persiapan diri daripada hanya sekadar mengkritik dan mengeluh. Ini yang cantik tentang huraian daripada Al-Farahi. Ya. Baik, yang keempat, huruf T. Kita mula nak hurai huruf T ni ya berdasarkan fasalli li rabbik, dan huruf H Kautsar. H adalah wanhar. Kalau T tadi adalah tinggikan ya, tinggikan martabat solatmu. Ya. Kerana apabila Allah nak kurniakan nikmat kepada kamu wahai Nabi, ingat betul-betul manusia sangat mudah lupa untuk menyalurkan terima kasih kepada Allah dengan cara yang betul. Dengan cara yang betul. Seringkali orang yang diberikan nikmat ini sebagaimana berlaku kepada Quraisy pada surah Al-Ma'un, bila Allah beri nikmat keamanan, ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah beri nikmat keamanan daripada Abraha. Allah bagi nikmat kemajuan li ilafi Quraisy, ilafi rihlat asy-syita'i was-sayf, bagi keamanan. Tetapi Allah bagi nikmat dalam surah Al-Fil. Allah bagi nikmat dalam surah Quraisy, tetapi mereka punya perangai mendustakan hari pembalasan. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Mereka herdi anak yatim. Jadi kamu wahai Nabi, salurkan cara berterima kasih atas nikmat dengan cara yang betul. Apakah cara yang betul? Fasalli li rabbik. Perhatikan, Allah tidak hanya sekadar memerintahkan salat, tetapi Allah tak nak Nabi salat macam orang Quraisy salat, iaitulah surah sebelumnya, alladzina hum yura'un, mereka yang riak, menunjuk-nunjuk. Ya, jadi Nabi kena salat li rabbik, benar-benar kerana Allah. Berterima kasih kepada Allah atas apa yang dikurniakan, iaitulah Al-Kautsar. Ya, jadi ini tinggikan martabat solat. Jangan hanya solat ya kerana perintah agama, kerana mak ayah suruh, kerana nanti apa orang kata. Solat ini kita kena tinggikan, wa aqimis salata li dzikri, untuk mengenang ya apa yang Tuhan beri kepada kita. Daripada subuh tadi sampai ke zuhur Jumaat sekejap lagi. Daripada Jumaat sampailah ke asar sebentar lagi. Sentiasa jadikan solat tu medan untuk kenang-kenang apa Tuhan bagi ya. Jadi ada sebablah kita mulakan solat kita dengan alhamdulillahi rabbil alamin tu. Ya. Jadi itu T. Kemudian kita lihat pula huruf H yang saya sebutkan tadi ada kena mengena dengan wanhar. Iaitulah hidupkan infak dan korban. Ya, kita tak lama lagi ya raya haji ya, wanhar akan berlaku insya-Allah. Sama ada kita boleh balik ke tidak itu bergantung kepada masing-masing lah. Ya, masing-masing kena fikir panjang lah ya untuk mengembalikan ya Malaysia kepada keadaan yang lebih baik daripada musibah ini. Jadi kita kena usaha selain daripada kita berdoa supaya dengan masing-masing ikut SOP, masing-masing berusaha untuk dapatkan vaksin semua tu, kita dapat untuk balik kampung ya, dan kita dapat menghidupkan infak. Ya. Poin sebenar wanhar adalah korban, sembelih unta. Wanhar ni adalah penyembelihan kepada unta. Ya. Kenapa unta? Ya, sebab unta ni adalah binatang yang orang Arab susah nak sembelih. Tetapi bila mereka akan sembelih unta, itu bermaknanya dia sangat budiman, kerana unta ni adalah haiwan yang mana semua pada tubuhnya memberikan manfaat, dan ia boleh memberikan makanan kepada 100 orang miskin. Ni siapa yang menyembelih unta, wanhar ni. So spirit daripada ibadah ini adalah cerita Nabi Ibrahim kat Baitullah juga. Dekat Kaabah juga. Yang nyaris nak sembelih Nabi Ismail kerana perintah Allah tu. Jadi kamulah wahai Nabi akan hidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Apa dia? Memberikan korban yang terbaik kerana Allah untuk memberikan sesuap daging kepada orang yang fakir miskin. Jadi semangat wanhar ni sangat diperlukan pada musim lockdown ini. Ya, kita tidaklah nak kata suatu orang miskin kena masuk dalam senarai kita. Tetapi kita kena usaha untuk mengutamakan mereka ya di sebalik keselesaan dan keseronokan kita makan minum, fikir-fikirkan
pembaziran yang kita buat itu, bukankah ada yang berhak kepada makanan dan minuman kita tu? Jadi semangat surah Al-Kautsar bukan hanya kita duk baca kerana surah yang paling pendek, tetapi surah ini menuntut kita untuk berfikir tentang fakir miskin. Jangan jadi orang Quraisy pada zaman dahulu, sebelum Nabi datang, sebelum Islam datang, di mana dirakamkan dalam surah sebelumnya Al-Ma'un, mereka, ya, Allah beri mereka unta, Allah beri mereka harta, Allah beri mereka kekayaan. Wa yamna'unal ma'un. Dengan kekuasaan dan kemewahan kami bagi mereka, langsung tak pandang orang miskin. Nak bagi seteguk air pun mereka tak bagi, dan mereka melarang orang lain untuk membantu orang miskin. Betapa dahsyat, ya, bakhil pemimpin-pemimpin yang Allah berikan kepada mereka kekayaan. Na'udzubillah. Kemudian lagi dua yang terakhir ni, Puan Yati ada masa lagi ke? Ada Ustaz, silakan. Alhamdulillah, kita ada lagi, insya-Allah. Jadi dalam masa 3-4 minit ini, kita cuba lihat akronim yang ke-6 dan yang ke-7. Huruf A. Ya, Kautsar, THA. A ini adalah ambil berat, ya, perasaan orang yang ditimpa musibah. Musibah Nabi SAW bukan hanya sekadar kehilangan anak, tetapi Nabi diejek-ejek oleh Abu Lahab dan isterinya dan pemimpin-pemimpin Makkah. Jadi Allah turunkan satu surah yang pendek tetapi sudah syarat dengan terapi, iaitulah wahai Nabi, inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani'aka musuhmu, musuh ketatmu, syani'a, musuh ketatmu, iaitulah yang mengejekmu, akan diputuskan Allah daripada rahmatnya. Jadi ini satu bentuk pemberitahuan daripada masa hadapan, yang musuh-musuh ini akan Allah putuskan keturunan mereka. Mereka ejek Nabi, tak ada keturunan. Padahal sampai sekarang lah keturunan Nabi masih ada. Kan? Yang diejek akan putus keturunan. Dari anak-anak perempuan itulah lahirnya keturunan Nabi SAW. Allah muliakan perempuan. Ada hikmahnya. Tetapi yang duk mengejek-ngejek Nabi ni seperti Abu Lahab yang bangga dengan anak lelaki dia ramai. Orang hari ni tak sanggup dan tak berani nak kata aku keturunan Abu Lahab. Aku ni ikut follow Abu Lahab. Tak ada orang bangga dengan Abu Lahab. Allah putuskan namanya. Dahulu memang terkenal di seluruh Makkah. Tetapi selepas kematiannya orang tak kenang lagi namanya. Allah putuskan daripada namanya dibawa oleh sesiapa pun. Jadi tuan-tuan, ini satu bentuk kaunseling. Ya, ini satu bentuk Allah ambil berat perasaan Nabi. Dan yang paling penting, perhatikan ni, surah ini hanya 3 ayat. Pendek saja. Pendek saja. Kita pun suka baca dalam tarawih barangkali. Ya, 8 rakaat ke 20 rakaat. Baca surah ni je. Tetapi surah ini telah menyebabkan Nabi mengukir senyuman, tuan-tuan. Bila turun tu Nabi ukir senyuman. Sebab Allah faham situasi aku. Dan saya tertanya-tanya, bukankah orang yang tertekan, dia patut surah panjang sikit, betul tak? Bawa kisah Nabi-Nabi ke apa kan. Tetapi surah ni tu 3 ayat je. Baca satu nafas pun boleh. Walaupun tidak digalakkan kan. Baca. Sekejap je kita baca habis selesai. Tak sampai 10 saat barangkali. Musibah yang sangat berat tapi surah pendek saja. Kenapa tak bagi banyak lagi? Kenapa tak bagi panjang lagi? Kenapa tidak Allah turunkan lagi ayat-ayat lain? Orang yang ditimpa musibah ni, kita jangan banyak sangat berceramah. Kita jangan banyak sangat tunjuk kita ni pandai. Kita bagi tazkirah, bagi khutbah. Kita bagi sikit short and precise. Bertenang sahabat, ya, Allah bersama dengan kamu. Pasti ada yang lebih baik di masa akan datang. Cukup. Biarkan beliau mengambil sedikit masa untuk dia bercakap dengan diri dia. Untuk dia meraihkan perasaan dia. Kadang-kadang orang yang tertekan ni dia memerlukan kepada satu waktu di mana dia bersendirian sekejap. Kita acknowledge perasaan dia. Jangan terlalu cepat nak kata kau kena semayang. Kau kena banyak ingat Allah. Macamlah dia tak ingat Allah. Jadi bertenang sekejap. Bagi dia masa. Bagi anak kita yang mungkin merajuk bila kita bertegas sekejap dalam beberapa perkara ni, bagi dia masa dia bertenang sekejap. Tak apalah, biarlah. Kita pujuk je lagi. Bagi dia masa untuk dia. Mudah-mudahan dia reflect diri dia sekejap. Bagi dia masa. Ini kita fahami daripada ambil berat perasaan orang. Kita acknowledge. Dan akhir sekali, responi yang benar bila Allah beri kekayaan. Respon yang benar, maafkan saya, kena respon yang benar bila Allah bagi nikmat kesenangan. Kita tak hilang anak lelaki, yang hilang anak lelaki jiran kita.
Jadi, apa kita cakap di Facebook kita, apa kita cakap di mulut kita. Ada satu orang kehilangan nikmat dan kita ada nikmat berkenaan. Apa kita cakap? Jaga-jaga tuan-puan sekalian daripada penyakit. Ya, di mana kita menghina orang yang sedang kehilangan nikmat ataupun keterbatasan rezeki. Jaga mulut kita kerana surah ini mengajar ya apa yang disebut sebagai bumerang ya. Anda baling, dia datang balik pada anda. Jadi Abu Lahab mengata begitu kepada Nabi SAW dan akhirnya kena balik dia. Allah datangkan balik ejekannya itu kepada dirinya sendiri. Ya. Cantik ya ayat pertama Al-Kautsar, Nabi tak akan putus nikmat. Dan penghujung surah ini Al-Abtar. Kamu wahai Abu Lahab, orang yang mengecam dan mengenji Nabi akan diputuskan daripada nikmat. Jadi berikanlah respon yang betul bila Allah nampak kita diberikan nikmat, kita respon dengan cara yang betul. Maksudnya apa? Dengan kesyukuran. Dengan memelihara mulut kita. Kita melihat orang ditimpa dalam kesulitan, orang keterbatasan rezeki dan nikmat, jaga mulut kita. Berikan ucapan yang baik sebagaimana Allah memberikan ucapan yang baik kepada Nabi. Dan jangan sebaliknya melafazkan batara ataupun ucapan-ucapan seumpama dengannya yang sesuai dengan zaman ni. Itulah lebih kurang tujuhnya Puan Yati. Mudah-mudahan dapat ditulis, diingati oleh semua penonton-penonton kita, pendengar-pendengar kita. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustaz bawakan ini sebagai muhasabah diri kita untuk sentiasa berlapang dada setiap apa jua yang Allah berikan. Ada hikmah di sebaliknya seperti mana air Al-Kautsar itu sendiri mengalir tak henti-henti Ustaz. Kita sampai hujung Ustaz. Sedikit kesimpulan, titipan ringkas daripada Ustaz untuk rakan pendengar kita untuk sama-sama kita sama-sama tadabbur dan menghayati surah Al-Kautsar ini sendiri Ustaz. Ringkasnya ya, surah ini pendek tetapi kesannya sangat mendalam kepada Nabi SAW. Nabi yang sedang berduka dan bersedih bersama dengan isteri tersayang Khadijah. Tetapi telah turun kepada aku satu surah yang mana para sahabat melihat wajah Nabi bertukar menjadi senyuman. Aneh ya, aneh. Bagaimana musibah yang terjadi menyebabkan anda masih mampu mengukir senyuman. Inilah yang dikatakan how do you see something, determine what you will get. Inilah sistem kepercayaan, belief system yang dibentuk oleh Al-Quran. Para sahabat dan Nabi, walaupun ayat Al-Quran pendek, mereka mengajar kita makna tadabbur. Walaupun sikit, tetapi bila ada penghayatan, mereka dapat merasakan kekuatan ayat ini. Jadi surah Al-Kautsar bukan hanya untuk Nabi SAW, tetapi berita gembira untuk semua orang yang diuji dengan musibah. Lepas kesulitan, Allah sedang merancang untuk beri pelbagai nikmat kepada kita. Tunggu sahaja masa dan berikhtiar ke arah supaya Allah mendatangkan ya nikmat berkenaan kepada kita. InsyaAllah, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Ni kuatkan pegangan pada Allah SWT, kuatkan kepercayaan, keyakinan kita kepada mukjizat yang agung ini, Al-Quran sendiri. Sebab itu kita adakan tadabbur Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian minggu ini. Bertemu lagi minggu depan insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي ناجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد عدا والطف بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. Jadikan rasa cinta Raihana, 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 tamat makan sunnah. Raihana, Raihana, rasa cinta sebenar. Raihana, Raihana, tamat makan sunnah. Raihana, Raihana, semestinya Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Saksi bin Baharim. Jom dapatkan produk Raihana dengan ejen dan stokis berhampiran anda atau layari www.raihanamadu.com. Jadikan rasa cinta Raihana di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DS Mahdi Bising. Tahukah anda ada satu pelaburan di mana Allah SWT sendiri jamin yang kita tak akan rugi dan jatuh miskin, tetapi harta kita akan dilipat gandakan. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah kecuali bertambah dan Masya Allah bertambah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah adalah seperti sebiji benih yang menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Masya Allah. Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Allah maha luas rahmatnya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Janji Allah cukup jelas. Sedekah memang satu pelaburan luar biasa. Pelaburan yang tiada syarat yang ketat. Tidak kira berapa nilainya pun, hanya niat kena ikhlas kerana Allah. Dan Allah janjikan kita kaya di akaun bank dunia dan kaya di akaun bank akhirat. Masya Allah. Tunggu apa lagi? Ayuh kita berinfak dan berwakaf dengan ikhlas kerana Allah untuk dana pembinaan Kompleks Surau Al-Mujahidin, Taman Desa Surada, Seksyen 8, Bandar Baru Bangi. Berinfaklah di www.kompleksmujahidin.com. Apabila siap kelak, Kompleks Surau Al-Mujahidin ini boleh menampung sejumlah 2,000 jemaah dalam satu masa dan akan dilengkapi dengan ruang solat 2 tingkat, dewan komuniti, bilik kelas kafa, bilik kelas tahfiz, bilik pengajian orang dewasa, bilik kuliah, bilik musafir, bilik mandi jenazah, pejabat serta pelbagai lagi kemudahan yang lengkap untuk beribadah, berjemaah dan juga beraktiviti. Masya Allah. Berinfaklah di www.kompleksmujahidin.com. Yakinlah dengan janji Allah dan jangan tangguh-tangguh. Insya Allah rezeki berganda-ganda di dunia dan pahala mencurah-curah menanti anda di akhirat nanti. Berinfaklah di www.kompleksmujahidin.com. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik dan terkini. Kembali jiwaku yang rebah
Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Kasturi Amira, gel mandian dirumus khas sempurna untuk sisi keluarga, dapat memberi pembersihan yang terperinci dan perapian kulit secara semula jadi, dari rambut ke kaki. Setiap olesan pada kulit dilengkapi dengan ciri-ciri antibakteria yang membuatkan kulit anda lebih bersih. Sesuai untuk mereka yang mementingkan kebersihan dan kesegaran dengan haruman buah campuran pati sitrus dan bunga ros. Menjadikan pengalaman mandi yang menyamankan dan menyegarkan. Anda boleh layari www.mykastury.com atau hubungi 017-619-0013 dan 019-2299-792 untuk pembelian. Kasturi Amira, gel mandian untuk semua. Kasturi mesti dilindungi, kasturi mesti dicari. Kasturi Amira, gel mandian dengan setiap bilasan pada kulit amat berkesan dalam menyingkirkan kuman serta memberikan perlindungan harian kepada seluruh keluarga. Kasturi Amira, gel mandian boleh didapati dalam saiz 500 ml. Anda boleh layari www.mykastury.com atau hubungi 017-619-0013 dan 019-2299-792 untuk pembelian. Kasturi Amira, gel mandian untuk semua. Kasturi mesti dilindungi, kasturi mesti dicari. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Pakej combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Terima kasih kepada anda yang menjadikan IKIM Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Radio IKIM kini menyambut ulang tahun ke-20 kerana kesetiaan dan sokongan anda. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Radio IKIM 20 tahun bersama Yati di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Cetuskan rasa cinta sebenar semestinya Raihana. Jom dapatkan produk Raihana dengan ejen dan stokis perhampiran anda atau layari www.raihanamadu.com RAYHANAHMADU.com. Baiklah, Yati bersama dengan anda. Nak kita beri laluan kepada berita IKIM jam 12.30 hari sebentar nanti bersama dengan rakan setugas di unit berita. Kita ada juga laporan khas untuk hari ini insya-Allah. Dan jangan ketinggalan bersama Yati, kita ada rancangan Sains dan Islam nak cerita tentang harmonika, sains dan agama sebenarnya. Ini tanda soal yang besar, tanda tanya yang bakal dijawab insya-Allah oleh yang berbahagia Datuk Dr. Azizan Baharudin, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia dalam rancangan Sains dan Islam pada pukul 12.15 tengah hari nanti insya-Allah. Saat ini kita ada Munif Hijaz featuring Malik Suhaimi dengan Rindu Humaira. Air mata di wajahmu, tiba hati melepaskan di kau, bukan tidak rela. Hati seorang isteri kerana cintanya pasti berduka. Hakikat semua hamba akur dengan takdirnya. Jalan syurga menggamit setiap seorang isteri.
menaburkan budi. Makam itu hanya jasad semedi, tapi dian batin terus menyala pada sebuah amanah di sisi sang istri. Jalan jihadmu yang pergi jasad bukan cita semangatmu, cita mengimbau sejarah si merah ummahatul mukminin. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum dan